Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya merakamkan kesyukuran dan ucapan penghargaan kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi izin kepada saya bagi menjawab pertanyaan, isu dan cadangan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam mesyuarat khas kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 tahun 2023. Saya mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang merangkap Menteri Kewangan yang membentangkan kajian separuh penggal bagi penambahbaikan Rancangan Malaysia ke-12. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada 20 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan 23 pertanyaan dan isu serta memberi cadangan-cadangan yang bernas terhadap hala tuju dan pelaksanaan program dan inisiatif Kementerian Sumber Manusia yang terangkum di dalam Rancangan Malaysia ke-12 ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia berpaksikan kepada dua fungsi utama, iaitu fungsi berkaitan pekerjaan dan yang kedua latihan. Fungsi pekerjaan merangkumi aspek standard dan perundangan perburuhan, sistem penggajian dan perlindungan sosial, manakala fungsi latihan pula memberi fokus kepada permintaan dan penawaran, pembangunan kapasiti sumber manusia, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational yang lebih dikenali sebagai TVET, kawal selia dan penguatkuasaan agensi. Tuan Yang di-Pertua, 4 orang ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat Ipoh Barat, Yang Berhormat Jerantut dan juga Yang Berhormat Maran telah membangkitkan isu-isu berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET daripada pelbagai aspek. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Disember 2022 telah membuat keputusan agar Kementerian Sumber Manusia menggalas tugas sebagai Sekretariat Majlis TVET Negara, MTVET. MTVET berperanan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET negara, di mana keanggotaannya adalah merentasi 12 kementerian penyedia TVET dan pelbagai pemegang taruh yang berkaitan. Pada masa ini, langkah penambahbaikan penyelarasan ekosistem TVET negara dilaksanakan menerusi platform Majlis TVET negara. Selaras dengan itu, Kementerian Sumber Manusia telah merancang gerak kerja komprehensif dengan sokongan dan kerjasama kukuh semua pemegang taruh TVET di pihak kerajaan dan juga swasta secara berterusan. Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Temerloh mengenai membina bakat dan kemahiran melalui TVET dengan penglibatan pihak-pihak industri dan pemegang taruh. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, kerajaan memberi penekanan terhadap penglibatan industri secara langsung dalam pelaksanaan program TVET untuk memastikan bakat yang dibangunkan itu adalah bertepatan dengan keperluan industri. Berkonsepkan pelaksanaan TVET di pacu industri, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, dan syarikat swasta amat digalakkan untuk bekerjasama dengan kerajaan melalui pemeteraian Memorandum Kerjasama Pelaksanaan Program TVET. Ini adalah penting untuk kita memastikan bahawa program-program TVET yang dijalankan adalah berpacukan industri driven. Dan selain daripada itu, kita juga mahu memastikan bahawa
tidak wujudnya ketidakpadanan dalam penawaran kursus TVET ini. Yang ini lebih dikenali sebagai mismatching yang selalu disebut-sebut. Adalah penting untuk kita memastikan bahawa graduan-graduan yang kita hasilkan melalui program-program TVET ini adalah benar-benar diperlukan oleh pihak industri. Jika tidak, segala latihan yang diberikan kepada mereka itu akan menjadi sia-sia sahaja. Dan selain daripada itu, kerjasama di antara pihak kerajaan dan juga pihak swasta dengan mewujudkan memorandum kerjasama ini adalah untuk mengurangkan kos ataupun beban yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Dalam belanjawan tahun 2023, sebanyak RM6.7 bilion telah diperuntukkan untuk perbelanjaan membangunkan TVET di negara kita. Ini adalah satu jumlah yang besar dan ia perlu dikurangkan. Ya, Puan betul. Saya biasa mendengar ada di luar sana komplain berkenaan dengan TVET ini. Jadi sebenarnya macam mana kayu ukur dibuat untuk matching itu di antara keperluan industri dengan pembelajaran di peringkat sekolah, college dan sebagainya. Apa ukuran dia itu untuk mengukur benda itu benar-benar memenuhi spek yang dikendaki? Terima kasih, Pulai. Memang inilah masalah yang kita hadapi sekarang. Memang perkara ini sering menjadi pertikaian di luar sana, di mana pelajar-pelajar yang dihasilkan daripada kursus-kursus TVET ini seringkali didapati mereka tidak dapat dipadankan dengan industri. Dan untuk mengatasi masalah ini, kita harus menukar mindset, iaitu bukannya sekadar kita tawarkan kursus-kursus yang boleh kita tawarkan semata-mata, tetapi kita nak tawarkan kursus-kursus yang benar-benar dikendaki oleh pihak industri. Oleh itu, kerjasama yang erat di antara institusi yang memberikan latihan TVET ini dengan industri. Jadi kita nak lihat apakah sebenarnya yang diperlukan oleh industri. Dan kerjasama ini Muhammad, boleh menjelas sikit? Okey. Muhammad, Menteri, apakah selama ini penawar-penawar kursus ini tidak berkolaborasi dengan semua industri yang ada di negara kita ini? Kalau ini berlaku, bermakna satu kerugian besar. Seharusnya penawar-penawar kursus latihan ini berbincang dahulu berapa pekerja yang dia nak dalam bidang ini dan itu. Bukan hanya dia tawarkan tetapi tidak berpasaran. Ini amat merugikan semua pihak. Terima kasih. Setuju Yang Berhormat. Itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Mungkin setakat ini perkara ini tidak diberi fokus, tapi sekarang di bawah ini adalah menjadi salah satu daripada fokus Kementerian Sumber Manusia untuk memastikan kita tidak mengeluarkan graduan-graduan yang tidak dikendaki oleh industri. Dan kalau ia berterusan, maka memang seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, ini merupakan satu kerugian kepada kedua-dua pihak, kepada mereka yang menjalankan program-program TVET atau institusi-institusi yang menjalankan program yang TVET, kerana mereka merugikan masa, tenaga dan kos, dan pada masa yang sama ia juga merugikan pelajar-pelajar itu sendiri. Jadi untuk mengatasi masalah ini adalah baik untuk kita bekerjasama dengan pihak industri untuk memastikan apakah yang sebenarnya diperlukan oleh industri, dan kerjasama seperti ini membolehkan pihak industri dan pihak kerajaan mengetahui keperluan yang sebenar. Menteri, saya nak sikit tadi sambung. Dia yang maksud saya itu adalah ada satu kayu mengukur macam satu metrik, ya. Metrik itu boleh digunakan untuk mengukur kesesuaian itu, ya, supaya di bawah ini tidak wujudnya maknanya komplain. Saya dipahamkan ada juga komplain, dia kata tawaran yang kita kemukakan di peringkat industri ini dibandingkan dengan pekerja-pekerja asing yang ada bekerja di negara kita lebih baik lagi, lebih berkualiti daripada apa yang ditawarkan oleh kita. So itu maksud saya tu, mungkin ada satu metrik yang boleh dikemukakan supaya ukuran tu lebih tepat dan bersesuai dengan pasaran itu. Yang Berhormat, terima kasih. Tuan Yang di-Pertua. Ya, Pak Menteri, boleh lagi sikit mencelah. Ya.
Saya nak tanya sama ada latihan diberi kepada pelajar-pelajar di bawah TVET ini tak sesuai dengan pasaran ataupun ketidaksungguhan Kementerian Tanpa Kerjaan membuat follow up follow through ataupun susulan kepada pelajar-pelajar TVET yang dilatih. Sebagai contoh, kita banyak melatih anak-anak kita dalam bidang gunting rambut. Tetapi hari ini kalau kita lihat, kerajaan kementerian telah berusaha untuk mengambil pekerja asing gunting rambut yang majoritinya daripada negeri India. Sedangkan ramai anak-anak kita dilatih. Saya nak tahu apakah tindakan kerajaan supaya budak-budak yang telah dilatih dulu dalam gunting rambut ni dapat dibangunkan semula supaya mereka diberikan peluang untuk bekerja di pusat-pusat gunting rambut ni. Ya. Sedangkan kalau saya pergi di mana-mana pun, di kawasan saya di Marai umpamanya, 100% India daripada negeri India. Bukan saya nak pusatkan dari segi kaum itu, tidak. Nanti saya kena tangkap. Faham, tapi Yang maknanya Berhormat. apa usaha kita? Ya. Susulan. Ya. Apa motivasi yang kita ambil untuk menggalakkan pelajar-pelajar yang Terima telah kasih dilatih Yang tadi Berhormat. Saya untuk faham soalan Yang ditemukan di Berhormat. dalam industri. Saya ada jawapan untuk Yang Berhormat kemudian. Saya akan jawab kemudian soalan ini. Tuan Yang Dipertua, melalui platform ini, dengan adanya kerjasama ini, JLC dan syarikat swasta yang terlibat akan membantu institusi-institusi TVET dari aspek seperti berikut. 1. Sumbangan peralatan latihan. Yang kedua, sumbangan kepakaran dalam pembangunan kurikulum latihan. Yang ketiga, sumbangan kepakaran dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan yang keempat, penempatan latihan industri. Bagi tempoh Januari sehingga September 2023, sejumlah 44 MOC telah dimeterai bagi tujuan pelaksanaan program TVET melibatkan syarikat dan antaranya ialah Petronas Berhad, Uda Holdings Berhad, TM Technology Services Sdn Berhad, Sapura Energy Berhad, Daikin Malaysia Sdn Berhad dan FGV Holdings Berhad dan banyak lagi. Tuan Yang Dipertua, saya dimaklumkan bahawa ada 15 lagi MOU akan ditandatangani dalam tempoh terdekat. Dan pagi ini juga saya berpeluang berjumpa dengan satu delegasi daripada Petronas. Pegawai-pegawai sumber manusia daripada Petronas telah datang berjumpa dengan saya dan tujuannya adalah untuk memperkukuhkan kolaborasi dalam pelbagai aspek termasuk dalam bidang TVET. Usaha melibatkan pihak industri dalam pelaksanaan program TVET ini terus dipergiatkan melalui sesi libat urus secara berterusan dengan syarikat-syarikat berpotensi berdasarkan bidang yang dikenal pasti. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Ipoh Barat membangkitkan isu under capacity di bawah institusi TVET dan memberi saranan agar kelonggaran kepada pelajar atau pelajar untuk menyertai TVET. Ini adalah satu saranan yang baik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, institusi TVET secara umumnya menawarkan program berbentuk jangka panjang dan jangka pendek dalam pelbagai bidang kemahiran. Program jangka panjang atau sepenuh masa akan memberi tumpuan kepada golongan belia lepasan sekolah bagi mempersiapkan diri memasuki pasaran pekerjaan. Dan sehingga Ogos 2023, enrolment bagi program sepenuh masa di 32 pusat institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia telah mencapai 110.16%, iaitu 20,930 orang pelajar. Ini menunjukkan bahawa kita telah melepasi kapasiti yang sedia ada. Kapasiti yang sedia ada adalah 22,200 tempat saja. Tetapi kita telah memberi tawaran kepada 20,930
tempat kepada pelajar-pelajar TVET di seluruh negara. Dan memang saya mengakui bahawa ada juga ILP yang tidak beroperasi dengan kapasiti penuh. Ini adalah disebabkan oleh beberapa kekangan tertentu, sebagai contoh lokasinya mungkin tidak begitu sesuai. Ada juga ILP yang sedang dibaik pulih ataupun diperbaiki, dan atas sebab-sebab tertentu kapasiti di ILP tersebut bukan dalam kapasiti penuh. Walau bagaimanapun 13 daripada ILP di bawah Kementerian Sumber Manusia berfungsi dengan kapasiti yang berlebihan daripada kapasiti yang sebenar. Tuan Yang Dipertua, program jangka pendek pula ditawarkan kepada pekerja sedia ada yang ingin meningkatkan kemahiran bagi tujuan penambahbaikan laluan kerjaya dan peningkatan pendapatan mereka. Setakat Ogos 2023, seramai 62,503 orang pekerja telah dilatih melalui 2,233 kursus jangka pendek yang dikendalikan sepenuhnya oleh ILJTM. Bagi tujuan meningkatkan penyertaan dan mengoptimumkan kapasiti latihan, syarat kemasukan minimum dan fleksibel bergantung kepada program yang ditawarkan oleh institusi-institusi TVET. Setengah program sekadar menetapkan syarat kebolehan 3M, iaitu menulis, membaca dan mengira, atau tamat tingkatan 3 sahaja untuk melayakkan calon mengikut program TVET tersebut. Tetapi ada juga program-program TVET yang memerlukan kelayakan tertentu. Sebagai contoh, aviation ataupun pensijilan untuk elektrik dan sebagainya. Dia memerlukan syarat tertentu untuk mereka melayakkan diri. Dan selain daripada itu, pelbagai bentuk inisiatif turut disediakan oleh kerajaan bagi membuka akses lebih luas terhadap penyertaan dalam program TVET. Insentif ini antaranya seperti kemudahan latihan secara percuma, kemudahan pinjaman latihan bagi program latihan yang dikenakan bayaran, dan bantuan khidmat sokongan kerjaya. Tuan Yang Dipertua, ini adalah satu isu yang penting, iaitu berkaitan dengan penubuhan institusi TVET dan institusi tahfiz TVET di Jerantut yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerantut. Kementerian Sumber Manusia melalui Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan telah menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pembangunan Tahfiz TVET. Jawatankuasa ini turut bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan membuka peluang yang luas kepada lepasan bidang tahfiz, penawaran kursus-kursus kemahiran kepada murid tahfiz, dan meningkatkan kemahiran secara kebolehpasaran lepasan tahfiz. Usaha ini selaras dengan dasar pendidikan tahfiz negara, iaitu memartabatkan dan melahirkan golongan hufaz yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, 2 buah institusi TVET dibina dan beroperasi di Pahang, iaitu Institut Latihan Perindustrian Kuantan pada tahun 1988 dan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ATEK Jerantut pada tahun 2011, dan menawarkan pelbagai program TVET bermula dari peringkat sijil sehingga ke diploma. Yang Berhormat, Ya. Tuan Yang Dipertua, boleh saya minta laluan sedikit saja, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Di Kedah kita ada ACTEC Kulim di bawah Kementerian Yang Berhormat Menteri. Di situ kapasiti untuk pelajar hanyalah 300 lebih orang saja. Tempat itu sebenarnya kawasannya luas. Saya mencadangkan supaya ACTEC itu dibesarkan dan dapat menerima masuk lebih ramai pelajar. Terutamanya untuk bidang-bidang elektrikal, elektronik, mekatronik, mekanikal dan sebagainya. Sebab ACTEC Kulim itu dia dekat dengan Taman Teknologi Tinggi Kulim. Dan keperluan serta permintaan tenaga kerja dalam bidang teknikal TVET ini amatlah besar sekali di situ. Minta respon daripada Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Ini adalah satu carangan yang baik. Saya akan minta supaya perkara ini dikaji dan dipertimbangkan. Yang Dipertua, terdapat juga beberapa lagi institusi TVET di bawah kendalian kementerian lain yang beroperasi di Jerantut, termasuk College Community dan Giat Mara
yang menyediakan peluang latihan kepada golongan muda di kawasan Jerantut dan sekitarnya. Berdasarkan kepada penubuhan dan pengoperasian Institut TVET serta model pelaksanaan Tafiz TVET sedia ada ini, kerajaan pada masa ini tiada sebarang perancangan untuk membina institusi TVET baru khususnya di sekitar Parlimen Jerantut. Sebagai alternatif, Kementerian ingin mencadangkan agar institusi TVET dan institusi Tafiz sedia ada untuk mengukuhkan kerjasama dan meneroka potensi kerjasama baru dalam merealisasikan hasrat melahirkan generasi hufaz berkemahiran. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Maran dan juga Yang Berhormat Sungai Besar telah membangkitkan isu berkaitan rasional pengambilan pekerja asing dari luar termasuk tukang gunting dan sebagainya, dan sepatutnya lebih banyak peluang diberikan kepada pelatih TVET. Ini adalah soalan yang telah dibangkitkan sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 4 September 2023 telah mengumumkan untuk membuka semula pengambilan pekerja asing bagi 3 subsektor perkhidmatan iaitu tukang gunting rambut, textiles dan tukang emas yang sebelum ini telah dibekukan sejak tahun 2009. Namun begitu, pembukaan semula ini hanya bersifat sementara dan berlandaskan kepada keperluan sebenar subsektor tersebut. Jemaah Menteri pada 8 September 2023 telah bersetuju untuk membenarkan hanya 7,500 kota pekerja asing kepada 3 subsektor tersebut. Keputusan ini adalah bertujuan untuk membantu pengusaha tempatan yang terkesan akibat kesukaran mendapat pekerja tempatan sehingga menjejaskan kelangsungan operasi perniagaan serta berhadapan dengan risiko menutup pengoperasian mereka. Langkah ini juga akan turut menghentikan kecenderungan majikan menggajikan warga negara asing tanpa dokumen perjalanan yang sah. Kita sedia maklum bahawa kecenderungan ini berpotensi besar berlaku eksploitasi dan amalan buruh paksa. Kementerian Sumber Manusia bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sedang memperhalusi mekanisme yang bersesuaian bagi tujuan pelaksanaan proses ini. Boleh celah amat sikit je. Sekejap saya habis dulu sekejap. Okey. Okey. Tuan Yang Pertua, sejak standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS bidang dandanan rambut diperkenalkan pada Mac 2012 sehinggalah 31 Ogos 2023, Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK telah berjaya melatih seramai 7,973 orang belia dalam sektor dandanan rambut melalui pensijilan kemahiran Malaysia tahap 2 dan tahap 3. Tetapi jumlah ini amatlah rendah berbanding dengan keperluan sebenar masyarakat beserta permintaan yang tinggi bagi sektor dandanan dan gunting rambut ini. Dan diharapkan dengan pembukaan semula secara berfokus bagi pengambilan pekerja asing dalam subsektor perkhidmatan gunting rambut ini dapat menyelesaikan masalah kekurangan tenaga mahir serta memberi keseimbangan dalam memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Dan dalam pada itu, Ahli Yang Berhormat, Kementerian juga dalam membincangkan mewujudkan kursus-kursus jangka pendek bersifat modular untuk melahirkan lebih ramai tenaga kerja terutamanya dalam bidang tukang potong rambut. Yang Berhormat, jadi saya rasa dengan adanya program-program seperti ini maka kita dapat menyelesaikan masalah ini pada masa hadapan. Ya, Yang Berhormat. Sikit-sikit Yang Amat. Boleh. Terima kasih jawapan. Maknanya setakat ni hanya 7,973 pelajar yang dilatih di bawah gunting rambut dan dandan rambut ni. Dandan rambut ni mungkin banyak pada wanita kot.
yang gunting rambut ni pada lelaki. Saya nak tahu apakah ini hanya pelajar-pelajar yang dilatih bawah tajuk ini ataupun bidang ini dan tidak ambil mengira pelajar-pelajar dilatih oleh agensi lain. Kita ada banyak agensi yang terlibat, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Belia dan Sukan dan lain-lain kementerian. Daripada 7,000 ni apakah bawah Kementerian Sumber Manusia saja ataupun seluruh kementerian yang lain termasuk vocational dan sebagainya. Saya ingat mungkin bawah Kementerian Sumber saja. Terima kasih. Ya, ini melibatkan semua kementerian. Sebab untuk makluman yang berhormat, kita kena lihat walaupun kita bersedia untuk menawarkan kursus-kursus seperti ini, tetapi adakah belia-belia kita, anak-anak muda kita berminat untuk menjalani kursus-kursus ini? Terutamanya apabila kita mewujudkan kursus-kursus tempoh sederhana ataupun tempoh panjang, mereka kurang berminat untuk menjalani latihan-latihan seperti ini. Dan oleh yang demikian, sekarang kita Kementerian Sumber Manusia juga bercadang untuk mewujudkan kursus-kursus jangka pendek yang mungkin mengambil tempoh lebih kurang 2 minggu, 3 minggu ataupun sebulan untuk mereka mempelajari kemahiran yang asas dan ia boleh dilakukan secara modular sehingga mereka boleh mendapat sijil dan akhirnya mereka juga boleh melanjutkan pelajaran mereka ke tahap diploma. Usaha-usaha sedang diambil yang berhormat untuk memastikan bahawa kita tidak terus bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Terima kasih yang berhormat. Yang Berhormat Menteri, saya just nak tanya kalau sekiranya isu yang saya timbulkan semalam mengenai tindakan oleh Jabatan Tenaga Kerja kepada pekerja-pekerja kontraktor kebersihan sekolah yang tidak dibayar gaji minima. Adakah ini yang Berhormat Menteri akan address? Terima kasih yang berhormat. Memang perkara ini telah pun dibawa kepada perhatian saya dan saya juga telah mengadakan sesi libat urus dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk juga dengan Kementerian Kewangan, dan saya akan mengambil inisiatif seterusnya untuk memastikan perkara ini diselesaikan dalam tempoh terdekat. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cuma nak mohon kalau boleh Yang Berhormat Menteri pastikan Jabatan Tenaga Kerja menghentikan tindakan saman dan bawa ke mahkamah selagi mana isu ini belum diselesaikan. Sebab kerajaan belum bayar kepada mereka, tapi mereka telah pun dibawa ke mahkamah. Ini adalah charge sheet. Saya akan melihat kepada perkara ini yang berhormat. Terima kasih. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, program-program TVET yang berkualiti tinggi telah disediakan dengan menggalakkan penyertaan syarikat-syarikat dalam program Sistem Latihan Dual National yang juga dikenali sebagai SLDN. Di samping itu, program menerapkan 70% latihan di tempat kerja dan 30% di institut latihan bertujuan membolehkan industri mendapat tenaga kerja mahir yang lebih berkualiti dan kompetitif. Program TVET yang berteraskan industri iaitu Academy in Industry diharap dapat menarik minat lebih ramai belia untuk menyertai program yang sangat bermanfaat ini. Yang Dipertua, 4 orang ahli yang berhormat iaitu Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Tasik Gelugur, Yang Berhormat Ipoh Barat dan Yang Berhormat Putrajaya telah membangkitkan isu-isu berkaitan sistem gaji progresif daripada pelbagai aspek. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pelaksanaan gaji progresif adalah... Yang Berhormat, saya belum start lagi. soalan berkenaan akademi. Oh, akademi, okey. Ya. Saya ada masukkan part ni di dalam ucapan saya. Ya, Saya Yang ada satu cadangan tambahan. Walaupun akademi ini secara dasarnya sangat baik, tetapi ada ramai juga pemandu-pemandu e-hailing yang tidak dapat menyertai akademi secara sepenuh masa, tetapi hanya dapat menyertai separuh masa, contoh pada waktu malam atau hujung minggu. Adakah kementerian akan adakan dana khas supaya pemandu e-hailing dapat menyertai kelas seperti ini pada waktu malam atau hujung minggu supaya mereka dapat micro credentials, supaya mereka dapat naikkan taraf sosioekonomi mereka daripada terus bergantung hanya kepada sektor e-hailing. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sila jawab dan gulung masa sudah. Okey, itu saja Yang Berhormat Yang Dipertua. Tak ada masa tambahan. Tak ada. Okey. Yang berhormat, saya akan lihat secara teliti tentang cadangan yang dibuat oleh Yang Berhormat, dan kalau boleh kita akan pertimbangkanlah bagaimana kita boleh membantu mereka-mereka yang terlibat dengan gig ekonomi ini. Terima kasih.
Saya sebenarnya nak menyentuh tentang satu tajuk yang penting, iaitu berkaitan dengan sistem gaji progresif, tetapi memandangkan kita tidak ada masa, maka saya akan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan gaji progresif dan soalan-soalan lain yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat secara bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital untuk menjawab